Robin nak ke tak nak? Robin nak lah. Kan? Wings kot. Betul. Kan? Tak mahu kan? Yalah, mungkin macam Eddie dia ingat pasal aku kerja dengan Rom. Rom ni kira zaman tu kan nama besar lah baru. Mesti dia particular punya dengan benda ni kan. Macam tu kan. So mungkin Robin tak nak dia mungkin Robin tak mau tapi Robin kira wing. Cik tu kan. Lepas tu okey, jaga Eddie lah. Jadi base tag lah. First show setuju lah. Bila ni cakap dengan Eddie setuju lah. So macam jadi lah kan dengan Eddie. So okey, first show ingat lagi Kuala Pilah lah. Okey, Kuala Pilah buat dekat stadium tu. 90 berapa 97 kot. 97 kan 98 ni. Buat Kuala Pilah. Raya kelima salah. Raya kelima ke-6 macam tu lah. Tapi Robin ni dia bulan puasa raya. Dia memang dekat-dekat semua benda ni. Dia macam tu lah. Raya. Jadi raya tu balik Penang lah. Balik Penang. Beritahu kat orang tua, ni raya ketiga nak balik PKL. Pasal ada show ni apa semua. Hantar tak punya bangga nak beritahu kat family yang ni mak orang tua ni. Show apa ni? Orang tua tanya. Dengan Wings ni dekat Kuala Pilah. Dengan Wings ni. Dia punya bangga kan. Dengan Wings ni Kuala Pilah ni. Raya kelima ke berapa? Dengan buat kerja dengan cik. Buat kerja dengan Wings lah. Dia offer kita pergi lah cik kan. Cakap tak mau jatuh lah. Bukan tak mau jatuh dengan mak. Dengan mak ni hang tak boleh cakap sedih-sedih. Ya, nanti dia sedih. Hang kena cakap. Kan? Confident kan. Dia makan nasi kandak kat Penang pun. Dia happy lah orang cakap kan. Dia makan nasi kandak dekat Penang pun dia makan. Anak aku ni makan kan tak makan ni. Dia macam tu. Jadi hang kena jaga hati dia. Susah pun senyum dia. Semua okey kan. Semua okey. Okey lah. Start show kat Kuala Pilah lah. Ni kira aku start kerja dengan grup. Sebelum ni Kumor tu sound company. Okey. Sound company macam Abarum. Okey, Abarum dah buat masuk speaker apa semua. So ada enjin. So aku tak jadi soundman lah. Tak buat kerja-kerja sound tapi cuma bila masa dengan room spesifik Abarum kira macam okey bin monitoring aseng. So house selalu Saipul. So hang in the stage lah. So backline. Kenal lah masa aku dekat room tu kan more tu musician punya ni, so handle ni. So dengan room tu handle on stage, backline, monitor. So, banyak benda dah belajar kat situ. Banyak lah. Dah banyak ilmu dekat room tu. So kalau spesifik dengan group Wings lah. So jadi sebelum tu memang dah jumpa lah dah depa main kedai. Ada yang main kedai. Lepas tu kadang event lain kan yang tu jumpa lah. So basically dah kenal lah. So tapi spesifik dengan grup Wings lah. So, bagi aku Wings ni batu loncat ni. Betul. Bukan batu loncat yang buruk lah. Betul. Batu loncat. Siapa tak kenal Rom? Satu macam satu grade dah naik lah. Satu grade naik. Contoh depa tak fikir banyak dah kalau nak pakai Robin mana? Robin dulu dengan Rom. Rom. Okey, tak payah. Kan? Okey. Kira tak ada interview kira ada. Rom tu kan consider dah lesen besar. Okey, start kerja. Tapi base tag untuk Eddie. Jaga Eddie je. Okey lah. Jadi tapi time tu aku study juga lah. Base tag ni macam mana kerja dia kan? So kita study sikit lah. Time tu dah boleh Google sikit-sikit kot ingat. Tapi slow lah. Lebih ada lah. Dah ada lah. Boleh lah. Masih TMNet ni yang slow tu kan. Slow tu lah. Boleh lah. Okey. Base tag ni kerja dia macam ni. Jaga setup. Base. Okey lah aku buat lah. Jaga Eddie betul lah. Ni jaga dia punya instrumen. Macam tu lah. So tanya yang dah biasa buat gitar tag ni apa semua kan, yang mana yang ni kan. So kita kena ambil tahu lah. Yalah, betul. Sebelum ni kita dah tengok je. Pasal kalau stage crew ataupun stage hand
kerja dia dengan kru untuk grup ni lain lah. Pasal dia jaga grup, so study sikit. Okey lah. Jagalah. Jadi first show Kuala Pilah. So habis ingat lagi show tu dengan hujan macam cukup. Dengan hujan. Tapi macam biasalah, crowd pun tak apa nak ramai. Tapi tak peduli lah. Ini dia consider aku first kan. Okey, dapat rasa tau dia perbezaan kru dengan band, dia punya feel tau, kru dengan band, kru PA system. Dia boleh rasa dia punya perbezaan lah. Dia kira macam mana glamour tu dekat kru band lah, lebih sikit lah. Glamour je lah, tak ada apalah. Gaji lebih kurang je. So, selama ni aku duk rasa yang macam ni. So, macam ni. Kita, macam ni. Pengalaman baru lah. Dia punya feel, macam ni. Dengan band macam ni feel dia. Okay. Alhamdulillah, lepas show Kuala Pilah tu, next show. Nama naik lah. Nama aku, nama naik je lah. So, sampai satu tahap sama, 97, 98 tu, dia memang gawat teruk. Bila dah gawat teruk, bukan kata dengan yang ni je, dengan band-band sekali semua pun gawat dah. Betul. Okay, kalau show jadi kurang apa semua. Jadi instead of sebelum ni semua seorang satu tag. Contoh lah, aku jaga Eddie, lepas tu Joe pun ada tag dia, okay, drama pun ada tag dia. Semua seorang satu tag. Jadi cut shot. Jadi jemaah lah. Jemaah tu dah jadi dibubarkan. Dia dibubarkan, tinggallah aku seorang. Untuk jaga semua ni. Untuk jaga semua ni. Untuk jaga apa? Semua. Mana dengan drum sekali? Semua. Dia bukan kita tag dah tu lah. Bukan dia jadi band tag. Betul punya band tag lah. Bukan kita tag, bukan bass tag sajalah kan. Aku ni jaga semua, termasuk dengan semua. Vokal, kalau ada backing vokal ke apa semua, jalan tu. Untuk band lah. Untuk band lah. Backing vokal tu kira pandai-pandai lah. Kalau ada lah. Tapi kalau konsert je baru tambah seorang lah. Okey. Tambah jadi 2 tag lah. Dua je. Yalah, tak balik macam dulu pun. Mungkin bajetnya hal lah. Aku rasa bajetnya hal lah. Tapi wing pun tak banyak. Sebab line up dia pun tak ramai kan. Itulah bila ada yang konsert macam tahun 2000 Dentuman Rock. Tahun berapa aku tak ingat aku 2000 apa. Konsert Dentuman Rock. Banyaklah time tu 2 orang je. Tapi ada juga yang aku seorang je. Tapi yang ramai tu aku rasa Kuala Pilah tu je lah. Maknanya yang lain semua boleh katakan. Dan lepas tu aku seorang je lah. Paling-paling pun 2 orang tu dengan member seorang lagi, Jiman. Kadang dia ada. Tu kalau besar. Selalunya aku seorang lah. Dekat 2 tahun kot. 2 tahun juga aku dengan Wing sampai last show dekat Miri. Itu last show dekat Miri. Time tu yang Joe sakit tu. Ada kalau hampa Google tu Joe sakit tu, tu last show dekat Miri, tu aku ada. Itu last show aku dengan Wings lah. Masa tu penyanyi? Masih lagi Mus juga. Mus juga. Yang untuk aku last situ lah. Selama 2 tahun lah, tahun 2000 salah. Maknanya hang memang dekat dia punya tour untuk album untuk Biru Mata Hitamku lah. Okay, boleh kata macam tu lah. Lepas tu gegar Gunung Gemora ke apa ke. Ada. Itu tak ingat aku mungkin lama. Tapi 2 tahun untuk jangka masa 2 tahun. Tapi dalam 2 tahun tu bukan aku Wing saja. Aku dah start. Sebab orang dah start kenal kan? Dah start kenal, so Spring aku buat. Okey. Spring aku buat. Sambil-sambil lah. Sambil-sambil tu kalau Spring pun sama, satu band. Lebih kurang lah. Satu band juga lah. Tapi macam Spring
Dia macam ni lah. Dia tag ni, dia macam terbahagi dua tau. Satu betul-betul tag, yang tahu teknikal. Satu ni dia panggil tag juga, tapi tolong angkat. Kru jangan. Dia kru tu. Itu dia naikkan pangkat dia sendiri kot. Bukan lah, aku tak tahu nak cakap lah macam mana. Dia macam mana. Dia kira, bagi aku dia lebih untuk angkat barang. Kru tapi lah kan. kru lah. Tapi menolong lah. Cuma bab-bab teknikal ni selalu aku seorang lah. Nak angkat ni kalau aku seorang mah aku tak lepas. Bukan tak lepas. Bukan tak boleh buat. Dalam kuat lagi. Tapi cuma. Yalah banyak kot. Banyak kot. Sama macam dengan Wings pun sama agak. Ada member seorang, lagi seorang tu Adib. Adib dia tak tahu teknikal lah. Maksudnya bila nak kemas dan apa semua sekali lah. Itu pun bab teknikal aku seorang lah. Boleh detail sikit. Apa kerja teknikal ni sebenarnya dekat dalam band ni? Apa hang punya function ni? Nak bezakan dengan yang tukang angkat ni? Apa hang jaga apa? Okey, teknikal ni, okey, contoh bagi aku lah, okey, macam tag. Dia tag bukan sekadar kita pasang pedal dia je. Kita tolong tune, kita standby, kita pasang, bukan yang tu saja. Dia sebenarnya tag ni lebih daripada tu. Hang kena tahu pasal gitar. Okey. Hang kena tahu. Pasal kita tak tahu kan, kita picu, tiba-tiba gitar tak bunyi. Troubleshoot tu. Troubleshoot. Nak mesti confirm kena troubleshoot. Macam mana nak troubleshoot? Masalah. Solder pun tak reti. Betul. So, benda macam soldering ni benda paling basic lah untuk tag. Kena tahu solder. Itu satu. Nak setup. Nak buat setup. Kena tahu lah. Memanglah orang cakap bila nak setup ni dia ada feel. Dia ni punya tag, feel dia macam ni. Dia ni punya tag ni cara dia macam ni. Tak. Bagi aku setup ni macam kereta. Kena tuning enjin, kena tuning tayar, kena balancekan apa ni? Steering, apa semua. Lepas tu itu setup. Maknanya kita kena buat. Kita kena tahu. So, dia tak perlu buat setiap kali show nak kena buat setup, tak perlu. Tak perlu itu, tapi setiap kali kita nak pergi show tu, kita sampai satu tempat, kita kena check balik setup tu. Sebab bila sampai sana, satu tempat, mungkin KL, mungkin kita pergi Kelantan ke, mana ke, Kedah ke, takut ada perubahan pada setting gitar tu. Sebab cuaca, bahang, panas apa semua. Jadi hang kena betul. Dalam Malaysia ni pun boleh jadi juga. Boleh jadi juga. So benda-benda macam tu. Cuma tak terlalu ketara lah. Tak terlalu ketara lah. Cuma kena tahu lah. Betul. Kena tahu lah. So macam setup dia tak perlu buat selalu, tapi kita kena tahu buat supaya nanti bila kita sampai satu tempat mana-mana, kadang-kadang setting lari, kadang-kadang kita perlu buat intonation balik. So benda-benda tu kita tahu lah. So kadang-kadang bila kita duduk dengan gitaris, dia nak tinggikan rendah tali dan ini apa semua. So kita kena faham. Kita kena faham dan kita kena advise dia lah. Dia bukan semata-mata macam hang gitaris, apa hang nak? Gitar tag boleh buat. Gitar tag kena buat. Kena buat. Tak. Dia tak macam tu. Hang kena advise dia. So tu, tapi sebagai gitar tag, kalau hang jaga bass dan jaga gitar, so hang kita kena tahu lah dengan instrumen tu. Bukan sekadar kita pergi, kita pasang, cucuk, okey, kita dah tune, bagi dia. Bukan. Itu yang tu kira masa nak show. Sebelum tu. Yalah, preparation sebelum kan. Preparation, mesti pastikan gitar tu dalam keadaan okey, racing punya performance lah. Dan kita tak tahu nanti bila sampai satu tempat jadi macam-macam lah. Yalah. Tak bunyi. Faham. Contoh lah. Kalau depa banyak bawa gitar, berapa biji ke zaman tu? Contoh Wing lah, senang. Kalau macam Wing selalu macam Joe 2 biji lah. Bass pun sama lah, 2 biji. Maknanya tak ada spare apa semua. Itulah spare dia tu. Itu dah spare lah. Les Paul contoh macam Joe, Les Paul sebiji, mungkin ada sebiji lagi. Kalau putih,
Oh, bukan sebab lagu ni aku record pakai gitar ni, mesti aku show kena. Tak juga, dia tak macam tu. Banyak gitaris macam tu. Tak lah. Itu yang jadi macam 5-6 biji gitar. Dia selalu dia kalau jadi macam tu sebab tuning. Kadang-kadang tuning. Ya. Tuning pun satu. Contoh ni standard tuning, mungkin ada certain song tu dia drop B kan. So satu gitar tu untuk drop B. Tu pasal dia bawa lebih. Bawa lebih. So maknanya hang daripada sebelum pergi ke lokasi dah check gitar. Dah sampai mesti check lagi sekali. Lepas tu naik kalau ada problem, macam mana nak solve problem? Contohlah tali gitar putih kan. Kalau contoh Eddie buat satu bass je kan. On the spot lah. On the spot. Maknanya dia pass gitar kat hang. Memang kadang-kadang memang selalu macam tu. Kadang-kadang dia sambil main tu. Tapi sambil main tu aku pasang tali lah. Tapi benda tu tertakluk pada gitar lah. Kalau macam Floyd Rose, memang tak boleh lah. Satu tali putus yang memang tak boleh main lah. Kena lepas lah kan. Contoh macam Les Paul, Fixed Bridge, masih lagi boleh main. Kalau Fender punya style pun, bridge tu, kalau dia setting bridge tu rapat ke body, masih lagi boleh main. Tapi kalau setting dia dia terangkat sikit kan, setting tu tak boleh lah. Memang tuning tadi. Tengoklah. Dia bukan kata 1000 tembok kan. Nampak macam best lah kan, pasang tu. Tapi tak. Kalau kena faham. Kena faham tu. Kena faham lah. So macam bass masih lagi boleh main lah. Pasal bass mana ada tremolo. Betul. Melainkan dia nak pasang tremolo lah. Yang mana bass ada tremolo. Jarang lah. Kadang. Ya. So yang mana yang kadang-kadang tengah-tengah lagu tu pasang tu kan. Tengah main tu, hang naik tu masuk, pasang ni. Itu gempak agak kan. Nampak macam best lah kan. Yalah. Tapi thrill lah benda tu. Sebab dia macam mengganggu tapi paksa buat kan. Nampak macam dahsyat kan. Macam pernah tak yang ada technical problem yang tak boleh solve? Susah ke? Tak pernah. Apa? Semua maknanya boleh apa yang jadi boleh solve. Boleh solve. So macam lepas ni aku nak balik pada dia nak pergi search ni, aku lupa tadi kan. So lepas wing macam mana boleh jumpa search? Okey, lepas ada wing, aku start dengan FTG juga. FTG juga. Dah ni. FTG Itu dah bawah tanah ni. Bawah tanah. Tapi depa pun tak bawah tanah lah. Bawah tanah pun pakai gitar tech Ingat tak ada? Ingat semua FTG FTG tapi samalah aku just stage, lepas tu house G Black arwah dah. G Black buat house, so aku banyak on stage lah. So itu balik tadi tu. Gitar tech selain daripada hang kena tahu macam mana nak repair gitar tech, nak repair gitar tech pula, nak repair gitar atau bass ni. Atas stage, balancing. Balancing. Memang dia balancing ni selalu payah lah. Tapi kita sebagai gitar tech, kita kena advice tau. Kita kena advice lah gitaris atau bassist atau musician, kita kena advice. Terlalu kuat ke? Bukan yang main engineer. Hang advice. Tak, main kita kena, sebenarnya gitar tech tu kena advice. Dia gitar tech kena bercakap dengan sound engineer, dengan monitor engineer. Kena bercakap. Maksudnya level M ni kuat ni okey tak? Terlalu kuat ke? Terlalu pelan ke? Kena dengan monitor engineer dengan house lah. Terlalu kuat tak M ni? Kalau dia cakap terlalu kuat, kena turunkan. Kena turunkan. So benda ni kena advice dengan kita ni. Walaupun kadang tak lah kita ni kadang-kadang dia ketegak dia juga. Tapi kena communication lah benda ni. Kena faham kerja masing-masing lah. Dia sekarang ni kalau band tu dah ada tag, band tu tak perlulah nak communicate sangat dengan sound engineer, monitor engineer ni apa semua. Jadi tag tu peranan dia. Dia yang akan communicate. Orang tengah di antaranya. Pasal dia macam orang main dam. Macam orang main dam. Orang yang main dam ni, dam haji ni,
Orang yang main tu tak nampak boleh makan 3 biji. Orang yang duduk sebelah ni nampak. Dia yang orang main dam ni, yang kadang-kadang dia boleh nampak boleh makan 2 biji. Tapi orang yang duduk tepi ni 3 ni. Itu yang jadi banyak otak tu. 3 biji kan. So kita nampak. So kita bila hang main, hang nak concentrate nak main, hang nak sound check, hang nak dengar. So benda tu kadang-kadang sama ada akan lari hang punya konsentrasi dekat gitar. Bila nak concentrate dekat gitar, hang dah tertinggal bunyi. Mana lebih fokus lah. So macam tag, dia tak peduli pun. Hang tak peduli pun dia nak main macam mana. Lantaklah dia nak main minor kan, dia nak solo sumbang kan macam mana tu. Yang tu pandai-pandai dia. So hang punya konsentrasi tu lebih tumpu pada kuat, terlebih tajam, banyak bass, balancing sound tak balancing, atas stage jadi rumbling. Hang dengar. Pasal hang akan jalan ujung sana ke ujung sini, hang jalan ujung sana, ujung sini. Kalau gitaris sound check, dia kadang dia duduk tempat dia je. Dia tak tahu kat tengah stage ni jadi huru-hara macam mana. Kan? Dek Karena dia. Karena. Faham, banyak. Kira orang cakap rockstar lah kan. So tadi aku tanya soalan pasal search tadi ni, dia balik kepada kita tag balik. Dia tak nak jawab ni. Kan? So kita balik soalan tu. Dia ingat aku lupa. Aku tanya balik ni. Okey. Dengan search ni, selepas aku dengan Wings, buat dengan FTG apa semua, aku patah balik buat PA system. Okey. So, patah balik buat PA system, member offer. Dia ada barang untuk aku jaga buat PA system. Jadi aku dah tinggalkan dunia tech ni almost 2 tahun kot. 2 tahun juga. 2001. 2003 aku kahwin. 2004 lah saya start balik. Okey. Saya start balik 2004 kan. Tak salah aku lah 2004 lah. 2004. Okay, 2004. So 2 tahun ni aku bukan menghilangkan diri, aku buat PA system balik. Buat PA system, saya ada member, ada barang bin. Time tu pun lepas gawat baru nak naik, semua sangap ni, jadi aku pun okey terima offer dia ada PA. So aku start buat PA system, aku set up, aku mix semua. So lah ni aku banyak ke dinner show. Jadi corporate event lah. Yeah. So aku buat sound. So aku tak more to tech. Tapi aku masih lagi buat repair. Buat repair kat rumah semua buat lah. Buat repair dekat rumah apa semua. Aku dah time tu aku dah pindah ke studio member. Okey, dah ada tempat kerja. Dah ada tempat kerja dah. Okey, dah ada tempat. Pasal semak kepala otak aku, pukul 2 pagi gitaris duk cari aku kat rumah. Sampai ke rumah kan. Jadi member buka studio, aku sewa satu bilik tu, aku buat workshop lah. Itu. Jadi bila member ni offer, aku buat. So aku dah menghilangkan diri daripada, tak salah aku, daripada bukan menghilangkan diri lah, aku masih lagi buat dengan FTG. Cuma sebab buat benda baru lah. So aku dah buat PA system tu. Okay. Lepas aku kahwin tu, aku pun dah stop buat PA system. Lepas kahwin tu, barang tu bagi balik apa semua. Okey lah. Aku kahwin. Bila aku kahwin, aku tak ada job. Aku buat repair lah. Time tu pun repair pun dah stop dah sebenarnya. Pasal studio member tu pun tutup. Salah satu sebabnya sebab studio member tu tutup. Okey. Dia tutup studio, so tak ada tempat lah. Aku pun balik ke rumah. Maknanya repair tu balik ke rumah balik. So pindah lah. Aku pun dah tak ada tempat. Dah tak ada port. Jadi so tu member ni offer buat PA system. So aku buat lah. Jadi aku hilang lah juga dalam 2 tahun lebih kurang macam tu lah. So 2003 aku kahwin. So lepas aku kahwin, tak ada job. So aku cakap tak boleh lah, aku kena start balik buat gitar workshop aku ni. Nama company gitar workshop ni aku kena buat balik. So aku buat balik. Bila aku start balik buat gitar workshop, jadi aku war-warkan balik dekat member yang lama ni, member yang ni lah, member seangkatan. Robin is back. Ada show panggil lah. Okay. So macam tu. Pasal bila hang nak buat freelance, betul. Kena bagi orang tahu lah. Kita kena bagi orang tahu. Orang tak tahu. Pasal kalau
nak buat freelance, jadi hang percampuran tu hang kena tahu lah. Sebab betul hang pun dah stop pula lama. Orang ingat orang ingat aku dah tak buat. Orang tahu aku masih lagi dalam industri. Masih lagi. Cuma aku dah tak buat dah gitar tech ni. Dengan contoh dengan Wings ke, dengan ni, cuma aku buat kadang-kadang pun dengan FTG. So aku tak keluar. Serius sangat lah. Tak serius sangat lah. Kadang event, jadi aku tak boleh buat tu. So dengan FTG pun jadi event hari yang sama juga. Jumaat, Sabtu, Ahad. Jumaat, Sabtu, Ahad. Clash kan? Semua clash. Yang mana aku boleh buat, aku buatlah. Kalau aku tak ada event ni, aku boleh buat tu, buatlah. Tapi selalunya tak boleh lah. Betul. Pasal PA system ni almost time tu tiap-tiap minggu. Yang tu pun satu juga kira aku dapat praktikal lah untuk sound kan. Praktikal setiap minggu. Bila aku tak ada kerja, aku dah wawarkan ni. Satu hari member ni juga. Aku tahulah, okey, search. Baru buat reunion. Masa konsert reunion tu aku tak buat. Belum lagi. 2004 lah aku tak tahu aku. Google lah. Google, senang. Show first tu memang aku tak ada. Rugi lah. Tapi nak buat macam mana kan. Show kedua aku ada. Second show Kuantan. Lepas reunion itu Stadium Merdeka, member dia telefon. Member telefon lah, Hatta nama dia. Siapa yang ni mesti tahu nama Hatta. Bin. Tentu dah ada handphone kan. Iyalah. Lebih dah. Pasal aku dah calling Hatta apa semua ni dah. Aku dah calling lah. Aku beritahu ni ada show apa semua panggil lah. Jadi Hatta pun involve juga dengan sales tu, production sales. So dia call aku lah. Dia call. Sekian di bulan ni free. Cakap free lah dengan nganga ni kau tak aku call lah. Buat kan. Okey. Anak buat dengan sales. Dengan sales? Tanya lagi. Cakap okey lah. Cantik lah. Tengah apa free dah ni. Anak baru nak cuek, anak baru cuek tu. Baru yang sulung tu baru salin lah entahlah. Yalah rezeki anak ni orang cakap ni. Okey. Cakap boleh lah nanti lah. Buat dengan saya. Okey. Idola tu. Selalu duduk tengok bawah aja jumpa macam tu je kan. Boleh lah. Itulah. Saya kata cakap. Tu aku cakap aku nak panggil hang tapi apa? Budak-budak lain cakap Robin dia tak buat dah. Ini cakap bukan aku tak buat, aku dah buat. Aku dah buat PA system. Jadi untuk tech ni gitar tech ni aku tak buat lah. Tapi macam masih lagi dalam industri. Kalau kena time buatlah. Buatlah cuma tak kena time kan. So ni aku dah free, aku dah tak buat PA system lagi. So boleh buatlah. So okeylah aku buatlah first show tu. Tapi yang best tu masa telefon tu lah. Okey. Siapa lagi apa ni? Siapa lagi kru? Kalau aku tim siapa lagi? Kalau aku seorang penat lah tak. Kan? Kalau aku seorang. Apa? Hang ingat macam band-band lain lah. Ni search lah. Hang jaga Din je. Jaga Din? Jaga Din je. Hang jaga Din je. Dengan gaji yang banyak macam ni, jaga Din lah. Aku tak mau sebut lah gaji. Yalah, okey. Apa? Apa ni? Dengan gaji macam ni, aku jaga Din je ke? Selalunya dengan gaji macam ni, aku jaga semua. Jangan duduk sibuk-sibuk. Hang jaga Din je. Kid ada orang lain jaga, yang lain semua ada orang lain masing-masing. Hang jaga Din je. Jaga Din okey lah. Ini memang idola lah dulu. Dulu siap rhythm tu kan. Sengit-sengit belakang tu. Dia punya style lah tu kan. Jaga Din lah. Start jaga Din lah. So macam mana ni? Sekian ni bulan ni dia praktis. Mai tengok. Mai praktis je. Okey aku pun sampai hari ni aku praktis. Pergi tengok lah. Kali aku tengok, okey kenal Din, Robin ni. Memang dah kenal pun. Memang dah kenal set Rom. Yalah betul-betul. Din kan first ROTTW punya cover tu. Sebab masa aku dekat Rom tu,
ROTTW tengah nak keluar. Tengah duk tu. Jadi Din main interview 2-3 kali Din duk pi. Kenal lah. Aku jaga Din. Waktu yang best ni bila jaga Din masa awal-awal tu. Dah sampai masuk studio, Cuk. Ni je. Tak ada pedal-pedal apa? Tak ada. Direct je. Tanya dia ni. Yang ni je. Yalah pasal aku tahu Din ada pedal-pedal apa semua. Dia memang dia ada lah pedal dia apa semua. Gitaris kan? Gitaris kan. Tapi untuk ni yang ni je. Macam ni je. Pedal-pedal tak ada. Tak ada. Was straight je. Rahmatnya. Makan gaji buta ni. Macam lah kan. Macam lah. Okey. Kan? Direct. Yalah. Tak pening lah. Kan? Dah lah direct. Aku tak payah nak jaga yang lain-lain. Aku jaga Din sahaja. So, time tu, aku jaga Din, Lomak Chris. Basis, Lomak. Lomak jaga Nasir. Gayat jaga Kid. Lepas tu Zolorin kalau tak salah aku. Zolorin jaga Lola. Jaga Lola. Lomak chief kadam lah. Lomak chief crew lah. Lomak tentu chief crew lah. Tak best lah. Yalah kan. Kan. Gaji kan dah besar. Jaga Din. Okey, jaga seorang je. Direct pula tu. Lepas tu direct pula tu kan. Macam Lomak kan 2 biji. Lepas tu gitar time tu pun Din sebiji tu je. Kira best lah. Kira zaman tu aku yang paling cepat siap dan aku yang paling cepat habis kemas lah. Paling cepat lah kan. Tapi betul kita tolong lah orang kan. So aku masa time tu best lah. Aku jaga Din dia. Jaga gitar dia. Set up dia. Tak ambil tahu lah pasal van ke. Transportation bukan kerjaan lah kan. Kerjaan jaga Din ni. Itu semua Lomak lah. Lomak yang uruskan. Cuma zaman tu lagi satu yang best dengan search ni. Tag dengan contoh aku satu bilik dengan Din. Tag dengan yang orang jagalah. Aku jaga Din, aku satu bilik dengan Din. Lepas tu yang itulah, yang lain-lain pun sama lah. Sama lah, terpulang lah sama macam tu. Tapi aku satu bilik dengan Din. Bila satu bilik dengan Din, kadang sampai sehari awal, besok sound check. So malam ni aku duduk dengan dia lah. Duduk, pasang tali, test. Ni set up balik, ni setting, setting lah. Okay, try. So dia macam tu lah. Rapat lah sebab memang benda tu dia jadi best lah pasal ada yalah tak bawa lah M kecil kan. Jadi bila hang momen tu dia kira bila hang buat set up balik dia sampai dekat situ selalunya tak terus buat, janganlah. Sampai siang tu relax. Malam baru buat lah. Biasalah semua kan kelawak main geng. Malam bagi gitar tu dah rest dalam bilik apa semua. Okey, malam tu baru duduk. Ini sebab penat ke sebab memang prosedur macam tu? Memang prosedur dia macam tu. Maknanya sampai satu lokasi. Sampai satu lokasi, ambil api je gitar tu, tak perlu nak set up apa, tak perlu. Dia ada adab lah. Ini untuk aku lah. Yalah. Ini untuk aku lah. So maknanya kalau show tu hampa kena sampai kat tempat tu sehari awal macam tu lah. Selalunya macam tu lah. Tengoklah macam mana, tengok schedule lah juga. Tapi jangan terus buat lah. Sampai satu tempat tu, bagi gitar tu rest. Okay, macam sampai dah petang, malam ni, okay, baru duduk ambil sembang tu. Kan, ambil sembang. Okay, baru, okay. Tinggi ni okey tak? Bagi dia. Dia pun test kan. Okay, tinggi ni okey. Bila tinggi dah okey, and then barulah check balik intonation, tinggi dah okey, test balik. Okey, tinggi ni okey. Lepas tu baru check baru buat pick up punya height. Technical lain lah. Elektroniknya. Pasal yang penting tu action tu. Action ni kalau dia dah okey, baru hang boleh buat benda lain. Dia dah sedap pegang dulu. Dia dah sedap pegang. Baru hang boleh buat benda lain. Baru hang inilah.
intonation, pick up detail lain lah. Benda lain lah. So orang test tu. Besok sama agak. Bila sampai dekat venue, gitar tu jangan terus buka. Kalau main outdoor lah. Kalau main especially outdoor. Okey, sebab hotel dengan outdoor temperature tak sama. Betul. Kan? Room temperature dengan luar. Room temperature dengan luar. So sampai selalunya akulah. Dan aku akan advise lah juga. Yang lain biar pergi dulu. Maksudnya gitar tu biar pergi dalam kes dulu. Biar pergi dalam kes, masuk pasang dulu lah. Pasang apa? Pasang pedal, buat benda lain dulu lah. So jangan tak payah buka pun. Apa kemungkinan boleh jadi kalau terus buat? Kemungkinan. Okey, dia takut di sudden of temperature change, dia akan impact pada kayu sebab benda form 3 kot, kita form 1 dulu kot kita belajar. Faham. Mengembang, mengecut, sejuk, mengecut, mengembang. Ini kita tak nak benda tu jadi sudden. Kan boleh efek. Memang dia mungkin tak efek on the spot. Lama kelamaan benda boleh tahan, contohlah ni perumpamaan lah, benda boleh tahan 10 tahun jadi 5 tahun. Ini sains ke apa? Sains. Lebih kurang lah. Benda form 1. So itu. So back pilih tu. Lagi satu sebab kita dah set up. Kita nak apa ni, dia reaction dia tu natural. Jadi dia takkan ada sudden tiba-tiba. Memang semalam kita dah set. Kalau jadi room temperature bila keluar dia jadi panas. Kadang-kadang panas melampau. Neck tu boleh dia mengembang. Dia neck ni dia mengembang, dia bengkok neck dia tu. Okey. Dia bengkok. So kita nak elakkan backpick kalau dia nak bengkok pun dia sikit lah. Okey. Dia akan ada efek kurang lah. Jadi so masa aku dengan sales tu, kerja aku senang kan. Aku nak buat apa? Sampai aku letak gitar. Cuma pakai distortion satu lah. Distortion tu, yang tu distortion tu bukan untuk dia pakai, cuma untuk panjangkan kabel lah. Okey. Dia tak tekan pun. Masuk bateri bagi panjang kabel je lah. Memanglah boleh pakai 30 kaki sekali kan. Tapi nak gulung jadi panjang. So 15 kaki masuk distortion. Masuk ni sambung untuk macam extension. Macam extension lah. Memang untuk extension je lah. So kerja aku pastikan dekat center aku masking tape dekat floor ni semua. Aku punya SOP lah. Okey, betul. Macam ni. Okay. So maknanya sounding memang direct lah. Time tu lah. Zaman tu lah. Berapa lama hang dengan jadi Din saja masa tu ikut jadi kita tag Din? Jadi kita tag Din tu dia 2004 sampai sekarang lah. Sampai hari ni maknanya makan gaji buta sampai hari ni dah. Dah. Itu awal. Dah susah dah sikit. Sekarang ni dia peredaran masa dia juga lah. Sama lah. Dia ni artis pun dia ada naik turun lah. Naik turun tu kewangan apa semua. Tapi maknanya sampai hari ni masih dengan jaga Din sajalah. Okey. Bukan jaga Din sahajalah. Okey. Dia sebenarnya ada cerita dia lah. Jadi bila dah lama macam ni. Ceritakan. Dia sampai satu tahap lepas Awan Biru. Okey. Lepas pada Awan Biru tu aku dinaikkan pangkat lah. Okey. Menjadi Chief Kadam lah. Okey. Cuma yang select tu Awan Biru tu aku tak involve lah. Okey. Untuk Awan Biru tu aku tak involve. Lepas tu dia kan banyak ni bikin wilayah tu pun aku taklah sangat. Aku tak. Awan Biru selepas Awan Biru. So selepas Awan Biru aku di macam diangkat lah. Jadi Chief Kadam lah. Dan setelah beberapa tahun pengalaman dengan search sendiri lah kan. Sendirilah. Tapi dengan band lain aku masih lagi buat. Buat juga. Aku buat juga. Masih macam FTG masih lagi jalan. Okey. FTG ni memang ongoing. Pelanggan tetap lah. Pelanggan tetap lah. Budak-budak FTG. So macam Spring pun aku masih lagi ada buat. Cuma mereka kurang. Tak banyak lah. Cuma bila dengan Spring. So sini aku dah. Bila start dengan Search ni. Aku bukan buat gitar tag saja. Aku bukan buat on stage band saja.
So aku dah buat satu lagi jalan lah. Ni masa dah naik pangkat ni. Sebelum naik pangkat lagi. Sebelum naik pangkat. Okey. Selepas kan aku tadi cerita dia aku dah start buat PA system. So aku jalan dua-dua, as a soundman dengan as a guitar tech pun aku buat. Lepas tu dalam sama-sama buat stage hand apa semua pun aku buat. So sound maknanya dah makin gelojoh lah. Lebih kurang macam tu lah. So sound pun aku buat. Segala macam show pun kalau tak pakai guitar tech pun, kalau setakat nak pakai stage hand, stage manager pun aku buat. Guitar tech pun aku buat. So repair ni pun jalan. Maknanya dalam band tu kalau satu show tu kalau ikut tahu banyak benda lah semua aku dah boleh almost aku dah cover lah. Cuma kalau aku buat contoh macam hang panggil aku as a contoh tak kisahlah kalau bukan stage pun sebagai SM. So aku jadi SM lah. Jangan suruh aku jadi soundman lah. Tapi aku tahu lah pasal. Walaupun ada tapi kena bayar gaji soundman pula lah. Tak lah, aku tak mau lah kalau aku jadi guitar tech, aku tak mau jadi soundman lah. Tapi aku tak mau jadi soundman, tapi aku akan bantulah soundman. Aku akan jadi telinga depa, aku mudahkan depa lah. So maksudnya okey, contoh macam dengan search. Aku takkan pergi jadi soundman. Itu pandai-pandai lah buat sound. Kan? Macam monitor pun sama juga. So bila aku dah buat balancing, kru dah buat balancing atas stage dekat M, basic balancing. So untuk monitoring sound kan, untuk monitor sound. So aku tak mau menyusahkan lah monitor engineer. So maknanya tak semestinya hang tahu hang boleh kacau kerja orang. Ada. Mixer tu hang operate lah. Cuma aku akan tolong jadi telinga untuk tu. So hang tak payahlah duduk di belah konsol tu. Ramai dekat position ni nak dengar kan. Okey, aku cuma instruct, okey, gitar tu hang yang kurangkan high, hang high pass, hang low cut ni sampai yang aku nak. So hang tak payahlah memudahkan lah. So bila aku dah dapat okey cantik level tu dah naik, okey. Dia barulah hang mai finalize. Fine tune tu hang buat lah. Okey, jadi basically macam ni. So kalau hang rasa nak fine tune, nak potong low mid sikit, ikut selap, hang buatlah. Aku tak kacau lah. Hang lah tu. Itu lepas hang lah. Pandai-pandai hang lah. So ini basically low dia tak kacau, high dia tak tajam. Basic tu aku dah dapat, okeylah. Nak fine tune, hang fine tune lah. Aku takkanlah pergi dekat mixer tu, aku nak tekan ni, aku tak buat macam tu lah. Sama juga kalau aku jadi SM pun, jangan suruh aku lah. Kalau ada gitar hang tu tak bunyi, kalau gitar hang tu tak bunyi, pedal hang tak bunyi, tu kira pandai-pandai gitar tech lah. Jangan tanya SM lah. Jangan tanya SM lah. Tapi kalau M tu tak bunyi, aku kena assist lah. So benda tu lah. Sebab tu kadang-kadang bila ni bang, ni volume ni jack saya ni kerak-keruk lah bang. Tu bawa pergi kedai. Ya. Kan? Ni aku SM, aku bukan gitar repairer. Besok boleh, besok bukan SM. Besok boleh. Tapi kalau dah terdesak sangat, kadang-kadang hang akan menyusahkan aku balik. Contoh aku jadi SM pun kalau gitar macam ni pun aku pun semak agak kan. Betul-betul untuk memudahkan lagi. Untuk memudahkan aku tolonglah. Macam tu lah. Tapi sebelum nak tolong tu, dia kena bagilah sedai dua. Bagi dulu lah. Betul lah, kena ajak lah. Tidak ulang lagi masalah tu kan. So lepas yang naik pangkat tadi tu, apa lagi? Apa yang buat? Okey. Bila naik pangkat ni? Sebelum naik pangkat aku jaga din je. Okey. So bila naik pangkat kerja aku pun jadi banyak betul. Segala transport aku nak kena arrangekan transport, bab gaji budak-budak, bab makan minum lah, transport lah, aku nak kena uruskan lah. Chief kadam kan? Chief kadam lah, bukan kata chief. Tu satu lah, tu kerja-kerja chief lah. Kerja-kerja kadam ni pula. Aku still lagi nak kena jaga din. Tu kerja-kerja chief. Kerja-kerja kadam kena buat. Okey, faham. Aku masih lagi jaga din. Masa tu lomak ada lagi? Lomak tak ada dah. Ganti lomak tempat dia. Aku ganti tempat dia. Aku dah nampak dah. Weh, pening ni lomak ni. Korang ni, orang praktis ni pukul 10 turun. Itu yang paling susah sekali tu. Memang lah. Dia nak jaga disiplin semua kru ni. Pening weh. Kan? Memang pening. Jaga mesin senang. Jaga orang ni. Kan? Okey.
sampai ada dengar macam ada tour luar negeri dengan search ikut juga Yes, itu aku pergi. ke London Yang tu 3 tempat. London, Dublin, Liverpool. Maknanya puas jalan juga ni. Okey lah, free. Oh, semua tanggung Mestilah tanggung. Agak duit aku memang aku tak sampai lah. Cerita sikit macam mana experience kat sana kerja sebagai, yalah kita orang luar nak jaga. Okey. Daripada kami tolak pada KL sampai London. Sampai London malam tu lah. Stanted, lepas tu duduk semalam dekat situ. Besok pagi tu terus shoot pergi Dublin. Pasal Dublin dulu. Ini lupa. Konsert apa? Mentari Merah di Ufuk Barat. Oh ya betul. Mentari Merah di Ufuk Barat. Okay. Itulah. Yang organizer ni orang-orang kita, orang Malaysia atau orang ni yang duduk di sana. Mereka kerja, ada yang dah duduk belah-belah tahun pun. So jadi mereka buat satu komuniti nama Orang Kita. Komuniti mereka nama Orang Kita. Orang Kita. So mereka ni yang organize. Mereka lah yang buat. So sampai mereka base kat Dublin. Mereka base kat Dublin. Okey. Banyak kat Dublin ramai orang kita. Orang Melayu Dublin ni. Melayu Dublin lah. Ada yang 15 tahun, 20 tahun ada duduk sana. Okeylah. Sampai London dulu. Turun besok tu flight terus pergi Dublin. So tak sempat masuk London je lah. Kut tepi je lah. Masuk Dublin. So bila masuk Dublin ya, aku terang cakap lah, aku paling jauh pernah sampai pun time kalau luar negara ni Thailand lah kot. Okey lah tu kan. Singapura. Jiran dulu kan. So puan ni paling sampai Europe kan. Sampai Europe lah. Tapi dengan search ni aku alhamdulillah lah, aku jalan jauh jugalah. Sampai consider sampai Europe, UK apa semua, aku pernah sampai Macau. Dengan search. Itulah. Terima kasih dengan mereka lah juga. Betul. Nak ada duit aku. Mereka pun terima kasih dengan hang juga lah. Sama-sama kasih lah. Jadi bila sampai dekat Dublin, macam biasalah parking, okey, jalan-jalan dulu, ada bawa pusing apa semua kan, okey lah, tengok tempat orang, ni semua kan, dengan sejuk apa semua kan. Sampai kat Dublin, aku ingat lagi lah dengan kit lah, dengan kit. Best dia ni Dublin ni. Best lagi, sejuk kan. Pasal time tu salji baru nak habis. Baru habis lah. Tapi tak season lah. Dekat season lah. Ada tempat yang ada salji lagi lah. Belen-belen ni lah. Masih lagi lah. Jadi sejuk dia tu masih ni lah. Kira best lah. Siapa? Yelah pakai jaket. Yalah. Kan tengah jalan kan. Macam tu kan. Kat sini gila lah kan. Sini gila lah. Cakap berasap-asap kan. Dekat Stanford tu. Masa sampai dekat Stanford tu pun dah terasa perak dia tu lah. Ya, berasap, isap okok pun asap tak habis-habis kan. Tak habis-habis asap kan. Sampai Dublin. Tang sini Dublin dia jadi satu kes, bukan kes lah. Dia jadi macam mana tau. Yang tadi aku cakap. Malam tu macam biasalah. Aku akan tengok gitar. Cuma kali ni dekat Dublin ni aku penat sikit lah. Pasal aku seorang je. Oh, okey. Bukan the whole team. Maknanya hang jaga kit, hang jaga din, aku kena jaga semua. Oh, seorang. Okey, semua. So pada selalunya kalau search ni so far yang Malaysia band ni search dengan Wings lah yang kru masing-masing lah. The whole entourage lah. Dia penuh lah. Okey, faham. Band lain tu bukan tak ada. Cuma mungkin tak apa, maybe bajet ke macam mana. Bajet lah tu. Selalu bajet lah. So ada tapi tak macam Wings dengan Search lah. Yalah banyak kot sebab pergi overseas kan. Jadi malam tu okey lah. Dah jalan-jalan apa semua. Malam tu aku buka lah gitar apa semua. Kali buka gitar semua tak boleh main. Sejuk kan. Sejuk. Semua tak boleh main.
1, 2, 5 biji. 5 biji. Konsert tu besok? Besok. Besok tu nak sound check. Oh. Besok tu nak sound check. Buka Bangkok. Apa Bangkok? Dia okey, dia ambil macam tadi aku cakap, pandai mengembang. So kalau mengembang bagi gitar tu selalu neck dia akan bengkok lah. Saya jadi lembut. So force daripada tali tu tarik lah. Okey. So bila sejuk dia mengecut. So bila dia mengecut, dia tarik ke belakang pula. Bengkok dia tu ke belakang. So bila neck tu bengkok ke belakang, open string pun anda tak boleh melekat lah. Memang melekat. Tak bunyi. Dia jadi peh macam tu lah. Memang tak boleh main lah. Hang kena set up balik. Berapa biji? Bass 1, kit 2 gitar, din 1 gitar. 4 biji gitar. Malam tu juga. Oh, sorang-sorang. Bukan sorang-sorang, mereka tahu lah. Dia dah bagi kat hang ni tag. Pandai-pandai lah. Settle lah. Jadi tak cuma kita report lah. Bass semua, gitar semua tak boleh main. Semua kena buat set up balik. Pasal neck semua bengkok ke belakang, jadi semua buzzing, tak boleh main. Semua dengan bass, dengan semua gitar, semua tu. Macam biasalah, buat apa yang patut lah Bin. Kita faham sajalah. So aku pun kira satu malam tu tak tidur lah. Kena buat balik lah. Kena buat balik semua. Tapi berjaya ke tak? Okey lah. Pasal aku memang bawa segala peralatan perang semua aku bawa. Pasal aku dah bukan dah tahu, aku dah agak benda-benda macam ni. Dah agak. Memang kalau cuaca. Lepas tu cerita dia, kalau hang panggil aku sebagai buat sound atau sound engineer, so aku bukan bawa tools untuk buat kerja tu lah. Kalau hang panggil aku as a guitar tech, aku akan bawa tools guitar tech lah. So memang aku ada satu toolbox tu, merata lah toolbox aku tu. Dalam tu semua ada lah. Maknanya kalau nak panggil hang, kena bagi tahu yang bahagian mana tu nak letak kan, SM ke apa ke, kena clear lah benda tu kan. Kena clear lah. Kena clear lah. Bagi aku lah. Kena betul lah tu. Lagi hang datang sebagai orang lain, susah pula. Itulah cerita dia tu. Tapi ni aku tahu lah, kalau dengan sales ni memang, kalau buat dengan sales ni, toolbox aku tu keluar lah. So memang, malam tu juga set up balik, apa semua, set up balik. So besok tu dia ramai, test balik lah. Okey tak? Macam ni kan. Okey lah. Lepas lah untuk show itu. Maknanya kebarangkalian benda tu nak jadi tu, orang cakap hang kena prepare, betul-betul prepare. Kalau tak bawa semua, dia bagi aku, sebab tu tadi aku cakap gitar tech bukan untuk pasang saja, ataupun untuk tolong bawa. Kena faham segala bukan benda. Kena faham, hang kena tahu buat. Faham tu satu hal, sebab bila hang faham, hang kena tahu buat. Sebab bila hang buat, hang kena faham lah. Buat pun bukan boleh sebarang buat. So kena faham dan buatlah. Pasal apa? Dia benda ni possibility tau. Bila problem bukan sekadar jack kerak-keruk satu, ataupun tak bunyi. Problem bukan itu saja. Problem kadang-kadang berbunyi pun problem. Sedap tak sedap pula. Masih walaupun berbunyi tapi ada problem. Contoh, aku bagi contoh. So, hang kena alert bab ni. Saya aku banyak dengan sound engineer. Kadang-kadang dia main, Bin, bukan dengan stage lah. Ni kadang-kadang band lain. Bass distort lah. Bass distort. Maknanya dekat mixer tu distorted. So bass, so kadang aku dengar balik, okey, distorted. Bila benda tu tanya balik, signal hang okey tak? Kadang-kadang yalah dia gain dia tinggi, macam tu kan. Tak, gain ni semua okey, tapi dia ada certain part bila dia pakuk bass tu, contohlah. Dia pakuk bass tu, aku signal distort. Okey. So bila dia cakap benda macam tu, aku faham lah. Bukan faham lah, aku boleh tangkap lah masalah ni. So
Aku terus lah. Terus pick up stage. First kali aku tengok, kalau dekat bass lah. Kalau bass ni. Aku tengok pick up tu. Okey. Aku tengok pick up bass tu. Dengan distance dia dengan tali. Faham. Okay. Pick up distance dengan tali. So, aku akan tengok kat situ. Pasal bagi aku, apa yang aku nampak, masalah ni adalah pick up terlalu dekat dengan tali. Pick up terlalu dekat dengan tali. Sama juga macam penyanyi, mic tu terlalu dekat dengan mulut, dia jerit. So, Kan? akan pecah. So, dia akan pecah tu. So, aku akan tengok. Kalau aku macam buat guitar tag atau dengan band tu, as a tag, so aku tahulah. Aku straight tu aku akan pergi dekat bass tag. Aku tak akan pergi kat bassist. Contoh macam kalau aku dengan Sir, kalau katakanlah Nasir jadi benda tu, aku akan cakap dengan Mat. Mat Mega jaga Sir. So aku cakap dengan Mat, okey, bass distorted. Ada distort macam ni. So aku suspect sekarang ni tengok bass tu. Okey, pick up tinggi. Mungkin lah. Pick up ni tinggi. So turunkan pick up tu sampai distorted tu hilang. Detail sedetail tu lah. Macam tu lah. Tapi Mat pula dia akan advise lah. Nasir, Aceh, bass ni distort. So aku cakap lah. So bass ni kena turun. Okay. Pasal dia kadang-kadang aku jaga Din. Jadi Nasir, bass tu orang lain jaga. So aku kena advice lah, betul lah. Pasal ada tag lain yang buat. So bagi advice dia. Mungkin dia ada reason dia. Mungkin ada reason tu. Tapi untuk show ni tak boleh. Dia kena buat macam ni. So memang so far alhamdulillah lah, bila buat benda tu hilang lah masalah tu. Okey, sound house macam mana? Monitor macam mana? Okey, cantik. Clean, tak ada distorted. So dekat situ lah. Sebenarnya tu bukan masalah tau. Tinggi pick up tu sebenarnya tu bukan masalah tapi masalah. Tu bukan masalah tapi masalah, mendatangkan masalah. Sebab tu dia ada cerita feel ni kadang-kadang mendatangkan masalah. Feel ni yang kadang-kadang mendatangkan masalah tau. Masalah kepada kru lain ke? Masalah kepada orang lain sebab feel. Aku tak tahulah, mungkin feel orang yang sedap tinggi tu mungkin feel. Sebab tu bila hang nak cerita feel, hang kena cerita technical tu sekali. Ya, benda tu dia kena bagi seiring. Feel dengan feel technical. Tak boleh faham technical untuk fahamkan feel ni. Untuk fahamkan feel tu. Hang tak boleh ikut sukati yang dia. Ada benda yes hang boleh ikut sukati, tapi ada benda bila bab teknikal ni tak boleh. Ini dah tasawuf sikit, tasawuf gitar sikit. Itulah. Dia benda-benda macam tu lah. So tak boleh. So nak solve benda ni kena macam ni. Lepas show ni, hang nak naikkan balik, naikkan lah. Untuk show tu tak boleh. Masalah dia macam ni. So sebab kita nak menyelesaikan masalah. Betul. Tu macam ni. Lepas show ni nak naikkan balik pick up tu, naikkan lah. Tapi sama juga. Hampir next show dia akan jadi macam tu balik. So kalau aku akan suruh turun balik lah. Turun balik lah. Sebab masalah dia yang tu. So lepas tu hang nak naikkan balik sebab hang nak ikut feel hang naikkanlah balik. Terpulang lah. So benda-benda tu. Itu masalah yang bukan masalah. Itu masalah yang. Okey, satu lagi aku nak tanya pasal macam band-band baru lah kan. Contoh macam kita dulu first time hang nak buat show, hang nak naik stage ni kan. Hang punya cuak, hang punya takut dengan engineer. Hang tak ada preparation, hang tak tahu apa. Mungkin zaman sekarang ni mungkin dah boleh YouTube kot aku rasa kan. So preparation yang perlu satu-satu band tu tahu untuk sound check, untuk start mula kat atas stage tu. Dia start dengan macam ni lah. Kalau aku sebagai soundman, aku cuma minta dekat gitaris ataupun bassist apa semua ni, clean sound, distortion, bagi balance. Okey, tapi itulah. Bila aku cakap clean sound dengan distortion bagi balance, dia nanti ada kekeliruan sikit kat sini tau. Okey. Bagi balance tu bukan bagi balance macam okey, sekarang clean sound, greng, kosong lah. Greng.
Lepas tu hang tekan distortion. Balance macam tu, kosong. Okey? Dia bukan macam tu tau. Bagi aku lah. Okey. Okey, orang lain tu aku tak tahulah, ni bagi aku. Bila hang main satu lagu. Yang ada clean dengan distortion, contoh. Jadi, kita mesti dah balance yang kita cakap balance. Okay, contoh, kita balance kan clean sound. Semua second guitar pun katalah clean sound lah. Kita clean sound. Ada certain, maybe chorus ke apakah, akan masuk distortion. Okey. Okay. Sekarang ni, on clean sound, gitar hang dah balance. Dah level lah semua lah. Dah balancing lah. Dah agak cantik lah. Cuma dia balance satu hal, clarity satu hal lah. Okay, sekarang ni dia cerita dia, balance tu dah balance. Clarity belum lagi. Okey, yang tu bab lain lah. Bila kita dah dapat balancing untuk clean sound, bila kita masuk distortion kita pun kena balance dengan dengan level yang clean sound tadi lah. Betul. Dia kena balance lah. Itu maksud balance. Bila dengan lagu, kadang-kadang bila hang set tanpa ada band, clean kan. Balance kan clean dengan distortion. So kosong, seorang greng, tekan distort, gegek, greng, gegek. Okey, balance. Sama kuat. Okey. Hang dah rasa sama balance. Tapi bila hang main lagu, bila satu band, tiba-tiba clean sound okey timbul, masuk distortion, tenggelam. Yalah, sebab semua dah up kan. Semua dah chorus ke kan. Bukan chorus, itulah cerita dia. Bukan pasal level tu lagi tu. Kadang-kadang dynamic, dia cerita lain tau. Ni cerita dynamic pula. Dynamic tu pada drama. Bagi aku lah. Dynamic pada drama. Tu dynamic cerita dia. Itu bab lain lah. Tak apa, yang simple saja. Ni yang kita simple. Itu bab lain. Kita mau pergi dalam sangat ni. Jadi, bila kadang-kadang lagu tu chorus, bila masuk part chorus, satu gitar still plucking. Satu gitar maybe distortion. Okey. Ini cerita bila berubah daripada clean masuk distortion. So bila daripada clean masuk distortion, masa main lagu tu, distortion pun kena balance lah macam clean. Bagi aku, itu baru balance. Jadi, masa clean sound, gitar hang tu timbul level dia macam tu. So bila distortion, gitar hang pun timbul macam tu. Itu baru balance. Cuma kadang-kadang bila hang tak main dengan band, gitar saja, hang duk testing, hang rasa macam kuat sangat. Distortion tu bila hang masuk distortion, hang rasa macam kuat sangat. So bagi aku, balance tu macam tadi tu lah. Faham. Hang kena macam tadi lah supaya tak, bila hang masuk distortion, terus level tu seolah-olah down. Level tu jadi down. Padahal sekarang ni dynamic lagu ni nak pergi ni. Tak tahu masuk distortion tak pergi. Tak pergi. Faham. Jadi kena faham bab yang tadi aku cakap, clean dengan distortion tu kena balance. Balance tu kena faham maksud balance tu. Yes. Bukan balance yang masa time kosong, masa time lagu. Selalu masalah gitaris dekat situ. Instrumen lain tak ada masalah sangat lah. Kurang. Tak ada. Kalau macam solo, dia mesti kalau ikutkan, dia akan up sikit kan. Dia akan ada preset dia untuk upkan sikit. Maybe dia naikkan 4 dB ke. Kan, dia naikkan sikit. Tapi bab lah ni, yang ni satu pun hang kena jaga agak tau. Bukan semua part solo hang nak kena naikkan volume. Yalah, ada setengah solo je dah. Dia hang kena tengok. Bagi aku lah, bagi aku flow lagu tu. Kalau memang tu part solo gitar, tekan lah. Naikkan level lah, gantikan vokal. Kan? Tapi sekarang ni cerita solo tu sebagai ad-lib sahaja. Betul. Tak payahlah. Betul ya. Maksudnya balance tadi tu kena faham kat mana lah. Itu balance dalam lagu. Balance dalam lagu. Balance yang tadi clean dengan suatu tu, itu balance lain. Ni bila hang dah main, bila hang tengah perform, hang kena faham lah structure lagu tu. Sekarang ni bukan solo, bukan main solo. Main solo, naikkan lah. Untuk colour saja. Sekarang ni solo untuk colour. So, hang tak perlulah nak boost sama solo tu. So, kena faham. Bagi akulah. Macam tak dengar abang. Up sikit. Memanglah. Pasal dia ni ad-lib. Dia bukan solo hang tu sama kuat dengan vokal. Hang kena faham lah ni mood lagu. Itu yang selalu. Memanglah dia takkan dengar sebiji-sebiji macam hang solo
macam hang Solo Tengah kan? Solo Tengah main. Memanglah sebab ini kan Solo ni atlet. Faham. Okey, sebelum yang last ni, aku nak tanya, boleh bagi share tips penjagaan gitar sikit. Apa nak simpan kalau tak lama tak main, nak jaga tali. Okay. Macam gitar, kalau lama tak main, 456 ni, 456. 456 hang kendorkan sikit. Oh, 456 ya. Tali tu hang kendorkan sikit. Okey. Okey. Dia gitar, especially jenis headstock macam ni, dia ada 3 kiri, 3 kanan. Sebab pembahagian berat tu tak sama. Okey. Okey. That's why hang kena 456 tu hang 456 tali tebal kan. Tension Jadi, dia lain. tension tinggi, so hang kena turunkan sikit. Turunkan sikit supaya balance. Supaya balance berat belah kiri, belah kanan dengan kalau kita tengok macam ni kan. Hang turunkan ni sikit supaya balance dengan tali 1 2 3. Kalau macam Fender tu sama. Yang straight 6 tu dah. Sama. Sama juga. Dia pasal sekarang ni kita pecah satu tali lebih kurang average untuk standard tuning E, satu tali. Kalau tali E besar tu lebih kurang lah katakanlah 7 kilo katakanlah. So tali nombor 1 mungkin dalam 5 kilo lebih. So dia punya spread of weight tu tak sama. Ya. So tak sama. So that's why kalau hang tak main dalam seminggu 2 ke apa semua, rasa-rasa hang turunkan 456 tu. Bagi balance balik. Sebab kalau hang tak buat macam tu, kalau hang tak amalkan, bukan tak buat lah, kalau hang tak amalkan macam tu, cuba perhatikan mana-mana gitar yang ada sistem macam ni, 3 sini, 3 sini, hang tenang daripada contoh. Tenang tenang. Kalau tak tahu tenang Google. Okay. Kalau bila kita tengok macam ni kan, Okey. sini dia akan terangkat. Belah sini dia akan Belah sini sikit. tali besar. Dia akan terangkat sikit. Kesan daripada tak buat benda tu lah, tak tak buat, kendorkan tali tu. tak kendorkan tali tu. Sebab belah sini 456 ni, bayangkan kalau kita ambil average dia maybe 6 kilo lebih ni dekat 7 kilo. So side belah sini 21 perumpamaan lah, 18 kilo tengah menagih. Tapi belah side sini cuma dalam maybe 12 ke 15 ke macam tu. So lebih. Tentu dia akan Dia tentu sini akan lebih. Sebab tu kalau hang tengok gitar yang jenis macam ni, part sini ataupun kat sini hang boleh nampak dia macam tangkat sikit. Sebenarnya untuk elakkan benda macam tu. So benda ni dia akan effect neck gitar ni, dia jadi twist. Bukan rock and roll twist tu. Yalah, faham. Sama lah konsep dia twist lah. Twist lah. Okey. Dia akan jadi twist. So bila jadi twist, bahagian belah sini tinggi. So neck tu belah sini tinggi, dia akan jadi rendah. Okay. Twist. So sini rendah, dia akan bila main tengah dia di lebih kurang macam tu lah. So hang bila hang nak straightkan, nak dapatkan neck punya action ni, hang akan dapat dua sisi yang tak sama. Satu ni straight, satu ni bengkok. Susah. Untuk nak sedap jadi susah. Bukan tak boleh main. Ya, betul. Nak sedap tu dah hilang. Feel jadi dah hilang. So itulah. Dia bukan apa, jadi jagalah orang cakap kan. Jagalah. Kalau mahal benda bukan murah kan. So yang lain-lain macam satu lagi. Okey. Bila main show, event ke outdoor, macam aku cakap tadi, jangan terus masuk dekat venue tu buka gitar. Usah. Sampai parking, biar kalau dalam case biar dalam case. Mungkin sejam ke apakah semua. Cuma bila sampai tu, kalau let's say macam dari tempat sejuk ke tempat panas, jangan buka terus. Cuma hang buka lock dia. Penutup. Jangan buka. Jangan buka. VIP dia tertutup, cuma lock tu buka lah, bagi dia bagi loose sikit kan. Itu VIP lah. Sebab tu kena piawai. Ya, itu betul. Pasal aku pernah jadi kejadian ni. Salah sendiri lah.
Kejadian ni aku jadi dekat Macau masa dengan search lah. Kami duduk di hotel yang kasino besar tu. Okey. Apa nama hotel tu? Aku lupa. Venetian. Oh, aku tak tahu. Venetian. Okey. Main dekat ballroom. Time tu Macau baru nak habis. Semua akhir cerita nak habis. Kan? Tapi aku sempat masa dekat UK Liverpool tu aku sempat jumpa salji. Aku sempat jumpa pegang salji. kan. Sempat aku golek atas salji tu semua. Rasa agak. Ada rasa? Tak sampai. Alhamdulillah. Kat Macau tu hotel ni besar, main kat bawah. Keadaan sejuk. Dalam bilik tu tak payah buka sejuk lah kan, tak payah buka aircon lah. Jadi selalunya aku show tu memang aku akan sampai awal. Okay. Kalau pasal ni show santai-santai macam dinner tu dia tak ada lah. Bukan konsert lah. Bukan konsert lah. Kalau macam konsert kami dah sampai dah tengah petang tu. Petang tu kalau konsert malam ni memang petang tu kami dah sampai dah pukul 4 pukul 5 kami dah sampai dah. Memang sampai macam biasa letak. Lepas tu kalau pukul 8 let's say pukul 9 start konsert. Maybe 6 lebih 7 baru start tune. Selebih tu sampai relax. Lepas sejam 2 baru buka parking. Hanya parking je. Saat lagi dalam 7 lebih 8 ya, lagi sejam sebelum nak so baru aku start tune. Maknanya dia dah fully dengan environment lah. Okey. Cerita kat Macau, aku tak sempat lah. Daripada hotel, memang sejam tapi sebab nak berjalan tu punyalah jauh. Daripada sejam tu aku, sebelum saya start main aku tinggal 15 minit 20 minit je macam tu. Bila sampai ke bawah tu lagi sejuk. Atas tu kira boleh kontrol lagi lah. Dia sejuk aircon lah. Macam tu lah. Tapi bawah tu sejuk tu. Memang sejuk tu dalam ballroom tu. Masa dah lebih kurang 15-20 minit. Masa sama lah. Aku buat benda tu. Jadi tak dan lah. Jadi macam tak dan. Bila hang nak parkingkan gitar tu semua kan. Bila hang dah parkingkan gitar. Okey lah. Aku punya masalah aku pasang-pasang. Lepas tu tune letak si aku seorang. Tune gitar din. Okey, tune bass letak. Okey, tune pula gitar gitar din. Okey, tune. Bila aku pick up balik bass, lari lah. Lagi balik tau. Tune balik. Kit lari. Sejuk-sejuk aku berpeluh Yalah, show dah nak start. Tapi nasib baiklah kira aku cakap pasal nanti bila nak main tak tahu lagi macam mana. Pasal bila dah main dia akan jadi. Yalah betul. Kan? Jangan ingat kita band tu neck tu straight macam tu je. Neck pun akan ada playing dia juga. Dia akan main. Aku cakap tadi macam ni aku dah tuning tak berapa nak stable lah. Tak macam selalu lah. Try lah. Lari kena tune balik lah. Itu je lah dia cakap. Itulah solution dia kan. Tapi okey lah so far. Okay, alhamdulillah kena tune tetap kena tune lah. Tapi tak ada lah sampai start tu jadi teruk je. Yalah. Tapi dapat show jalan dengan okey lah. Jalan dengan okey lah. Okey. Itu salah satu lah penjagaan. Lagi satu, setup kena buat lah. Setup tu kena buat lah. Contoh setup. Apa benda? Orang tak boleh tahu ni. Setup ni basically neck action tu dengan tinggi tali tu lah. Maknanya hang beli gitar baru, first kena buat setup. Yes. Tapi sebelum hang beli gitar baru, hang kena tanya dengan kedai. Okay. Masa hang beli gitar baru. Okey. Berapa baru? Okay. Maknanya berapa baru keluar dari kilang tu lah. Baru sampai. Berapa baru baru sampai daripada contoh shipping lah kan. Shipping kan. Berapa baru? Kalau gitar tu baru tak lebih maknanya tak sampai pun sebulan, jangan setup. Maknanya kalau beli online, online ni semua, jangan setup. Jangan setup. Maksudnya katalah gitar tu baru sampai baru beli online daripada Jepun ke, daripada UK ke boleh sampai. Ampun terima. Jangan buat setup.
Okey. JP je dulu. Pakai je gitar tu untuk sebulan 2 bulan. Okey. Macam itulah. Pakai je gitar tu. Kalau simpan pun okey. Kalau boleh main lah. Oh, kalau boleh main. Okey. Kalau boleh main lah. Cuma jangan set up. Sebab kadang-kadang yalah kita baru beli lepas tu tak sedap. Malas nak main kan? Macam itulah memang selalunya itu. Tapi advice aku tahan lah. Sampai selepas sebulan, 2 bulan. Lepas tu baru hang buat set up. Hang kena bagi gitar tu lupa asal usul. Itu best. Okay. Hang kena bagi gitar tu lupa asal usul dia. Baru hang set. Baru hang set benda tu. Dia dah terima dengan asal usul usul yang baru ni. Baru hang set. Nanti dia konflik kan. Dia konflik. Tu bila gitar baru berapa baru. Faham. Dah faham. Kalau ada sebarang pertanyaan pasal gitar, nak repair ke apa ke masalah gitar lah daripada stage punya masalah sampai ke gitar, boleh contact. Nanti kita letak contact number workshop, gitar workshop. Okey, kat bawah. Kata-kata terakhir mungkin, majulah sukan untuk negara, bukan untuk era Fazira. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Kita menang